Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 1 BSS 3173. Prosa Melayu ingin membentangkan tugasan kami yang berdasarkan tajuk teks dari Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Seterusnya, saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya iaitu pertama Asrul Effendi bin Adnan, yang kedua Nur Asma Suzianti binti Mat Yusof, yang ketiga Hasna Izzah binti Muhammad Sayuti, yang keempat Nur Zalika Manisha binti Zaidi, dan terakhir ialah saya Nuraini binti Hasan. Watak ialah pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Selalunya, watak-watak ini diciptakan untuk mendukung idea pokok dan mengembangkan idea berkenaan hingga berjaya mencapai matlamatnya. Seterusnya, definisi perwatakan. Perwatakan merupakan satu cara bagaimana pengarang mencipta dan menyusun serta memperlakukan apa sahaja ke atas watak-watak ciptaannya itu. Perwatakan dalam sesebuah cerita itu merupakan penggerak yang melancarkan perjalanan cerita di dalam cerita tersebut. Kegagalan pengarang menghidupkan watak-watak akan mencacatkan plot cerita. Berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, terdapat pelbagai watak dan perwatakan. Namun, hanya 5 watak sahaja yang dipilih. Watak 1 Encik Muhammad, watak 2 Rahim, watak 3 Mahani, watak keempat Cik Puan Tipah dan watak 5 Lebay Makruf. Encik Muhammad bijak mengurus kerana beliau bertindak pantas merebut peluang perniagaan dan melawan musuh perniagaannya secepat mungkin. Yang kedua adalah berani. Beliau berani mengambil risiko dan berusaha merebut peluang perniagaan tanpa mengira kesusahan yang bakal dihadapi. Yang ketiga adalah bertanggungjawab. Beliau juga seorang yang bertanggungjawab kerana beliau menghantar anaknya untuk melanjutkan pelajaran tinggi dan meneruskan legasi perniagaannya. Yang keempat adalah berkarisma. Beliau seorang tokoh ada daya penarik, proaktif, berkarisma dan tidak menghiraukan apa jua risiko yang perlu dihadapi demi mengisi cita-citanya yang unggul sebagai tokoh perniagaan Melayu yang berjaya dan disegani bangsa asing. Dan seterusnya adalah berwawasan. Beliau tidak mahu bangsanya diperlekehkan oleh bangsa asing yang diketahuinya masih tertinggal dalam dunia perniagaan. Dan yang terakhir adalah merendah diri. Encik Muhammad masih bersikap merendah diri dengan YB Muhammad Yusof dengan mengatakan pelibatannya dalam dunia perniagaan masih lagi seperti dalam hutan rimba. Mari kita lihat watak-watakan bagi Rahim yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari TMJ. Rahim seorang yang berpandangan jauh, iaitu walaupun Rahim belajar di London dan berjaya mendapat sebelum ijazah dalam bidang pengurusan dagang, dia tetap ingin pulang ke tanah air bagi mencurah bakti. Rahim sanggup bekerja dengan syarikat Lombong Lembah Kualang asalkan ayahnya bersetuju dengan rancangan Lebay Makruf berkaitan tanah wakaf di Kampung Kulai. Rahim juga seorang yang amanah. Rahim memikul amanah ayahnya dengan sebaik mungkin untuk mencapai kejayaan yang diimpikan. Semasa berada di London, Rahim tidak leka dengan pengaruh budaya barat dan akhirnya berjaya menamatkan pelajaran dalam bidang pengurusan dagang. Seterusnya, Rahim seorang yang bijaksana. Iaitu dapat dilihat dengan pendidikan yang diperoleh oleh Rahim semasa belajar di London menjadikannya seorang yang berilmu tinggi. Rahim menggunakan ilmu pengetahuannya untuk menentang hasrat ayahnya membuka lombong biji di Lembah Kualang kerana kegiatan tersebut boleh membawa kesembuhan kepada penduduk sekitar. Rahim seorang yang bertanggungjawab. Sikap tanggungjawab dapat dilihat apabila Rahim sanggup menentang cadangan ayahnya untuk menjadikan kegiatan perlombongan di Kampung Kulai dan juga untuk membela nasib penduduk kampung yang mungkin akan kehilangan tanah jika cadangan ayahnya ini menjadi kenyataan. Seterusnya, Rahim seorang yang gigih. Hal ini dapat dilihat setelah menamatkan pengajian di peringkat menengah, Rahim menyambung pengajiannya ke peringkat ijazah dalam bidang pengurusan dagang. Hasil daripada kegigihannya ini, Rahim telah berjaya memperoleh ijazah sarjana dalam bidang pengurusan dagang dari sebuah universiti terkemuka di London. Baiklah, kita pergi pula kepada watak Mahani. Watak Mahani yang pertama adalah menghormati. Mahani sangat menghormati keputusan kedua ibu bapanya dengan menerima untuk dikahwinkan dengan Rahim. Mahani juga sangat menghormati Encik Muhammad semasa di pejabat. Watak Mahani yang kedua adalah prihatin. Mahani sangat prihatin akan nasib penduduk kampung Kulai apabila syarikat Lombong Lembah Kualang hendak
watak dibangunkan kerana memikirkan kesusahan penduduk kampung. Perwatakan Mahani yang ketiga pula adalah berbudi bahasa. Mahani memiliki budi bahasa yang baik sehinggakan Cik Puan Tipah iaitu ibu kepada Rahim ingin menjadikannya sebagai menantu. Dan yang terakhir adalah kasih sayang. Mahani bukan sahaja menyayangi ibu bapanya tetapi turut menyayangi Rahim. Walaupun mereka jauh terpisah dan jarang berhubung, namun kasih sayang mereka akhirnya menyatukan mereka dengan ikatan pertunangan. Watak dan perwatakan Cik Puan Tipah ialah seorang isteri yang memahami. Cik Puan Tipah faham keadaan suaminya yang tidak ingin diganggu kerana sedang kusut memikirkan masalah berkaitan perkembangan projeknya di Kampung Pulai. Yang kedua, seorang yang sukakan bunga orkid. Cik Puan Tipah sangat gemar dengan bunga orkid sehingga dia mempunyai kebun orkid sendiri di rumahnya. Yang ketiga pula, seorang yang gemar bertanya. Cik Puan Tipah sering bertanyakan kepada Mahani apa yang dibincangkannya bersama Rahim dalam surat yang sering menghubungkan mereka. Terakhir ialah lebay makruf. Perwatakan yang ada pada lebay makruf ialah sanggup berkorban. Contoh peristiwa di mana lebay makruf sanggup mewakafkan tanah pusakanya untuk kepentingan agama Islam. Yang kedua ialah sifat bertanggungjawab. Contohnya peristiwa lebay makruf menjalankan gerakan dakwah kepada generasi muda di Kampung Tualang. Dan yang terakhir ialah lebay makruf seorang yang bertakwa dan beriman. Contoh peristiwa ialah lebay makruf sentiasa mengerjakan solat berjemaah di surau. Kesimpulannya, watak dan perwatakan merupakan aspek penting dalam penyelesaian lakonan dan sebagainya. Hal ini kerana watak dan perwatakan yang menghidupkan jalan cerita sesebuah karya agar menjadi lebih menarik. Sekian daripada kami. Terima kasih.